Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia prihatin diucapkan kepada adik pelajar kelas 4 Mutiara. Apa kabar kamu semua pagi ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam kesihatan, dalam keadaan yang sihat-sihat dan baik-baik sahaja. Jadi cikgu harap hari ini adik pelajar dapat memberikan tumpuan kepada sesi pembelajaran kita. Dan untuk makluman, hari ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang baharu, bab yang baharu, kerana topik yang lepas mengenai taburan penduduk kita sudah habis belajar. Sekarang ini kita masuk kepada bab yang baharu dan dalam subtopik yang baharu. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulakan CPDPR, cikgu mau tunjukkan gambar ini, iaitu cikgu nak kamu semua teka dan kaitkan. Apakah yang kamu boleh kaitkan gambar ini dengan topik pembelajaran kita pada pagi ini? Ada sesiapa yang sini boleh teka? Ya, betul. Kalau lihat kepada topik, kalau lihat kepada gambar ini menunjukkan mengenai jumlah bilangan orang dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan topik pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan belajar mengenai topik pertumbuhan penduduk. Iaitu topik pertumbuhan penduduk dunia. Iaitu di mana hari ini kita akan cuba menghabiskan dua subtopik utama, iaitu mengenai konsep pertumbuhan penduduk dan juga menentukan kadar pertumbuhan penduduk. Jadi saya harap adik-adik pelajar kelas 4 dan 5 sudah bersedia untuk mengikuti sesi PDP kita pada pagi ini. Pen dan kertas sudah berada di sebelah adik-adik pelajar untuk mencatat nota yang berkaitan. Jadi cikgu harap semua sudah bersedia dan kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, apakah konsep pertumbuhan penduduk? Apa itu konsep pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk merujuk kepada perubahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu, sama ada di kawasan setempat, dalam negeri atau secara global. Pertumbuhan penduduk dunia misalnya meningkat dengan mendadak selepas Perang Dunia Kedua, dan pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat dipengaruhi oleh kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi. Jadi apa yang adik pelajar kena faham dalam konsep pertumbuhan penduduk ini, ia merujuk kepada perubahan bilangan penduduk yang berlaku di sesuatu kawasan, sama ada kawasan itu dalam kawasan yang setempat, negeri, negara ataupun secara global. Dan pertumbuhan penduduk ini dia dipengaruhi oleh kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi yang berlaku di dalam kawasan tersebut. Itu yang adik pelajar kena faham apa itu maksud konsep pertumbuhan penduduk. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu konsep pertumbuhan penduduk, sekarang kita belajar mengenai bagaimana hendak menentukan kadar pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan, tempat, negeri, negara ataupun secara peringkat globalnya. Jadi apa yang kamu perlu faham dalam menentukan kadar pertumbuhan penduduk ini ialah kadar pertumbuhan penduduk adalah merupakan angka yang mana menunjukkan arah pertumbuhan penduduk, sama ada kawasan tersebut menerima penduduk yang pesat, perlahan, statik atau berkurang dalam tempoh tertentu. Dan kadar pertumbuhan penduduk ini ditentukan dengan melalui pengiraan kadar kelahiran, kadar kematian, kadar pertumbuhan, semula jadi penduduk dan migrasi bersih. Jadi adik pelajar, apa yang adik pelajar kena faham di sini, pertumbuhan penduduk itu dia dipengaruhi oleh yang ini, iaitu pertumbuhan penduduk melalui kadar kelahiran, kadar kematian, kadar pertumbuhan semula jadi dan juga migrasi yang berlaku di dalam kawasan tersebut. Nah, ini adalah merupakan pengiraan kadar kelahiran pertumbuhan penduduk
di sesuatu kawasan. Kalau kita lihat formula pengiraan di sini, jumlah kelahiran bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab dengan 1,000. Karena di sini kadar kelahiran dapat ditentukan dengan merujuk kepada rekod kelahiran bayi yang lahir bagi setiap 1,000 penduduk pada sesuatu tahun. Jadi bermaksud kita nak kira kadar kelahiran ini kena melihat kepada jumlah penduduk yang ada dalam satu tahun tersebut. Contohnya yang 1,000 ini. Jadi macam mana kita nak kira? Ingat formula ini, itu jumlah kelahiran bahagi dengan jumlah penduduk darab dengan 1,000 orang penduduk pada sesuatu tahun. Jadi coba tengok di sini, jumlah kelahiran contohnya di negara X pada tahun 2018. Maksudnya 2018 tu penduduk yang ada di situ adalah 1,000 orang. Dia punya bayi yang penduduk yang dalam satu tahun. Jadi kita nak kira macam ni. 475,816 orang adalah jumlah kelahiran dan jumlah penduduk negara X adalah 28,334,135 orang. Jadi kita ikut yang formula ini, macam mana kita mau tengok kadar kelahiran pertumbuhan penduduk ialah dengan kadar kelahiran bayi tadi itu 475,816 kita bahagi dengan jumlah bilangan penduduk iaitu 28,334,135 darab dengan 1,000 bersamaan 16,8 setiap 1,000 orang. Maksudnya setiap 1,000 orang penduduk yang ada di negara X akan melahirkan 16,8 orang bayi. Begitu. Jadi peratus kadar kelahiran bersamaan 16,8 bahagi dengan 1,000 darab dengan 100 bersamaan 1,7%. Maksudnya kadar pertumbuhan kelahiran penduduk di negara X ini adalah sebanyak 1,7% setiap tahun. Jadi begitu juga dengan kadar kematian. Macam mana kita mau kira kadar kematian ialah dengan melihat formula ini. Jumlah kematian bahagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab dengan 1,000 orang. Nah, coba tengok di sini. Kadar kematian yang ada di negara X pada tahun 2018 adalah seramai 129,327 orang. Dan kita ikut tadi jumlah penduduk semua adalah 28,334,135. Jadi kita nak kira kadar kematian, peratusan pertumbuhan kadar kematian itu adalah dengan jumlah kematian itu kita bahagi dengan jumlah penduduk negara X didarab dengan 1,000 bersamaan 4,6. Maksudnya setiap 1,000 orang penduduk di negara X akan mengalami 4 orang kematian setiap 1,000 orang. Jadi peratus kadar kematian, macam mana kita nak kira peratus pula? Ialah 4,6 kita bagi 1,000 kita darab dengan 100 bersamaan 0,5%. Maksudnya setiap tahun peratus kadar kematian yang berlaku di negara X adalah sebanyak 0,5%. Jadi macam mana kita nak kira pula kadar pertumbuhan semula jadi penduduk? Peratus kadar kelahiran tadi 1,6 yang kita dapat mula-mula tu kita tolak dengan peratus kadar kematian. Yang tadi 0,5 itu. Nah, di sini peratus kadar kelahiran tadi 1,7 tertolak dengan kadar kematian sebanyak 0,5 bersamaan 1,2%. Maksudnya kadar pertumbuhan semula jadi penduduk di kawasan negara X adalah sebanyak 1,2% pada tahun 2018. Migrasi bersih. Apa itu migrasi? Migrasi adalah keluar masuk di sebuah negara, keluar masuk di sebuah kawasan. Jadi adik-adik kena faham bahwa migrasi yang berlaku sebenarnya juga akan menyebabkan perubahan pada kadar pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan. Jadi kita nak kira kadar pertumbuhan penduduk migrasi di negara X, kita kena lihat iaitu migrasi masuk tolak migrasi keluar bersamaan berapa orang. Contohnya, jumlah migrasi masuk adalah 20,000 orang di negara X pada tahun 2018 dan jumlah yang keluar pada tahun 2018 juga adalah seramai 5,000 orang. Jadi kita migrasi bersih itu, macam mana kita nak dapat migrasi bersih?
kita tolaklah migrasi masuk, tolak dengan migrasi keluar. Jadi bersamaan dengan 15.000 orang. Jadi seterusnya setelah kita kira empat perkara tadi, tentu perkiraan yang terakhir adalah kadar pertumbuhan penduduk. Kadar pertumbuhan penduduk perlu mengambil kira nilai migrasi bersih yang dialami oleh negara X pada tahun 2018. Jadi formulanya adalah seperti begini. Kadar pertumbuhan semula jadi yang tadi yang semua kita kira tuh tambah dengan kadar migrasi bahagi dengan jumlah penduduk darab dengan 1.000 orang. Jadi begini, contoh pengiraan dia begini. Jumlah kelahiran 475.816 tadi yang kita kira tuh tolak dengan jumlah kematian tambah dengan migrasi bersih. Lepas itu kita bahagi dengan jumlah penduduk negara X ramai 28.334.135. Jadilah dia begini. 361.489 bahagi dengan 28.334.135 darab dengan 1.000 bersamaan 12,8 setiap 1.000 orang. Lepas itu peratusnya kita mau jadikan kepada peratus 12,8 bahagi dengan 1.000 darab dengan 100 bersamaan dengan 1,28%. Maksudnya kadar pertumbuhan penduduk di negara X itu adalah sebanyak 1,28%. Jadi adik pelajar, apa yang adik pelajar kena paham dalam konsep pertumbuhan penduduk ini, adik kena paham bahwa konsep pertumbuhan penduduk ini merujuk kepada perubahan bilangan penduduk yang berlaku di suatu kawasan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh tertentu seperti kadar kelahiran, kadar kematian, dan juga migrasi. Jadi adik pelajar kena tahu juga untuk menentukan kadar pertumbuhan penduduk di suatu kawasan atau tempat atau negara, dia ada pengiraannya tertentu. Dan bagaimana pengiraan itu adalah seperti kadar kelahiran, kadar kematian, kadar pertumbuhan penduduk semula jadi penduduk, migrasi bersih, dan juga kadar pertumbuhan penduduk. Kelima-lima pengiraan ini adik pelajar kena kuasai, karena dengan menguasai kelima-lima kadar pengiraan ini, maka adik pelajar akan dapat mengira jumlah kadar pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan ataupun negara ataupun negeri. Jadi saya harap adik pelajar dapat paham apa yang cikgu sampaikan dalam topik ini, dan kita teruskan perbincangan kita di dalam grup kumpulan kelas 4 dan 5 di Telegram. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.